Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currentsphere MY. Sahabat-sahabat sekalian, kalau saya katakan bahwa pertempuran sebenar PRU-16 mungkin sedang dibina pada hari ini dalam diam oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Parti Bersatu, adakah Anda akan percaya? Ramai yang fikir Muhyiddin ini sudah habis, sudah tenggelam selepas digulingkan pada tahun 2021. Tetapi kalau kita perhatikan dengan teliti, drama dalaman Bersatu yang berlaku baru-baru ini sebenarnya bukan tanda kejatuhan. Sebaliknya tanda bahwa Muhyiddin ini masih mempunyai taring beliau. Masih mencoba mengatur langkah untuk kembali menumbangkan kerajaan perpaduan. Soalnya, bagaimana dan mengapa? Nah, mari kita coba ulas, mari kita coba bongkar dalam video pada hari ini. Di Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu baru-baru ini, suasana bukan sekadar biasa-biasa. Bayangkan, sebelum Muhyiddin naik berucap, 122 daripada 169 ketua bagian Bersatu memilih untuk makan tengah hari bersama-sama 5 km dari Dewan Utama. Kedengarannya macam perkara yang kecil, tetapi adakah ini merupakan satu isyarat politik yang besar? Yaitu mereka mahu menunjukkan bantahan dan ada yang mahukan Muhyiddin turun segera. Nah, ada juga yang terang-terangan tidak mahu beliau menjadi calon Perdana Menteri untuk PRU yang akan datang. Drama ini memuncak apabila Muhyiddin sendiri mendedahkan ada gerakan mengumpulkan tanda tangan untuk menjatuhkannya. Sebahagian kecil perwakilan menjerit beliau untuk berundur, tetapi majoriti pula melaungkan hidup Tan Sri. Bayangkan, dalam satu dewan, dua gelombang yang berlawanan, satu mahu menolak, satu lagi sanggup mati-matian mempertahankan. Namun, jangan terkejut. Sehari selepas kekecohan itu, timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, terus berdiri teguh menyokong Muhyiddin. Hamzah malah berkata, "Saya penyokong nomor 1 Presiden." Nah, dan lebih mengejutkan lagi, PAT Bersatu meluluskan usul menamakan Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri ke-11. Ingat, ini bukan sekadar simbolik. Ini merupakan pengukuhan bahwa Bersatu masih berpaut kepada Muhyiddin sebagai figura utama, walaupun ada gelora dalaman. Tetapi adakah sekadar bertahan itu cukup? Nah, seorang penganalisis politik, Azmi Hasan, mengingatkan apa yang berlaku hanyalah permulaan. Penentangan dalaman akan terus berlaku, malah mungkin akan menjadi lebih kejam dan lebih brutal. Sementara itu, seorang lagi penganalisis, Siva Murugan Pandian, pula memberikan amaran. Bertahan semata-mata bukanlah strategi. Kalau hanya pandai menepis serangan, tanpa membina naratif jelas tentang ekonomi, kos sara hidup, pendidikan, bagaimana mahu meyakinkan rakyat menjelang PRU 16 nanti? Disinilah masuk plot yang lebih besar, kawan-kawan. Muhyiddin sebenarnya bukan sekadar mempertahankan jawatan Presiden Bersatu, tetapi sedang menyusun sebuah front pembangkang yang lebih luas. Kamu tahukah, sudah ada 12 parti yang mula bergabung dalam satu pakatan longgar untuk melawan kerajaan perpaduan. Dan Muhyiddin berkata, jumlah itu akan meningkat menjadi 14 parti nanti. Ini bukanlah main-main. Kalau sebelum ini Perikatan Nasional hanya gabungan Bersatu, PAS dan juga sekutu kecil, kali ini ada usaha mahu menyatukan lebih banyak parti, termasuklah parti-parti kecil yang mahu menunggang isu rakyat untuk menghentam Anwar Ibrahim. Malah mesyuarat mereka bukan sekadar sembang kosong. Keputusan awal mereka ialah untuk fokus isu ekonomi, khususnya SME, melibatkan semua kaum. Muhyiddin seolah-olah cuba untuk membina image yang inklusif, walaupun sebelum ini Perikatan Nasional sering dituduh berpolitik atas sentimen kaum dan juga agama. Jadi di satu sisi kita lihat Bersatu kelihatan retak di dalam, penuh dengan drama, dengan surat beracun, makan tengah hari boykot,
tanda tangan untuk menjatuhkan presiden. Tetapi di sisi yang lain, Muhyiddin sedang coba menjadi tokoh penyatu pembangkang, mengumpulkan sebanyak mungkin parti untuk hadapi PRU 16 nanti. Bukankah ini sesuatu yang ironik? Dalam parti sendiri ada yang mahu lihat dia turun, tetapi di luar dialah yang dilihat sebagai titik penyatuan. Kalaulah beliau berjaya menarik 14 parti nanti, bayangkan betapa besar blok pembangkang itu akan jadi nanti. Tetapi disinilah muncul persoalan kontroversi yang kita perlu bincang, kita kena pikirkan bersama-sama. Adakah Muhyiddin benar-benar calon yang mampu menumbangkan kerajaan perpaduan dalam PRU 16 ataupun semua ini hanyalah percaturan untuk kekal relevan? Kita tahu rekod beliau, pernah menjadi Perdana Menteri selepas langkah Sheraton 2020, memperkenalkan PKP, package bantuan prihatin, penjana, pemulih, tetapi kita juga tahu, pemerintahannya cuma bertahan 16 bulan, bukan 16 tahun, 16 bulan sahaja, karena hilang sokongan politik. Kalau dulu beliau digulingkan oleh kawan-kawan sendiri, apa jaminannya yang kali ini sejarah itu tidak akan berulang? Lebih menarik lagi, bagaimana Muhyiddin mahu meyakinkan rakyat dengan image yang baru. Sebab itu, walaupun PAT Bersatu penuh dengan isu dalaman, mereka akhirnya tetap menuluskan usul menamakan Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tetapi mereka tahu tiada tokoh lain dalam Bersatu yang cukup besar untuk menyaingi Anwar Ibrahim. Hamzah, Azmin Ali belum cukup aura. Jadi, mau tidak mau, Muhyiddin menjadi taruhan. Persoalannya, adakah rakyat akan terima semula beliau sebagai calon Perdana Menteri selepas pernah gagal mempertahankan kerajaan pada tahun 2021? Sekarang kita pikirkan satu soalan panas untuk kita semua. Kalaulah betul Muhyiddin berjaya himpunkan 14 parti pembangkang, adakah ini cukup untuk menumbangkan kerajaan perpaduan atau sebaliknya hanya akan mencipta satu lagi gabungan rapuh yang akhirnya runtuh macam Perikatan Nasional dulu? Ingat, kerajaan perpaduan sekarang mungkin nampak tidak stabil dengan pergolakan antara DAP, UMNO, GPS, tetapi mereka masih ada kelebihan kuasa. Untuk menumbangkan mereka, pembangkang bukan sahaja perlu bersatu di atas kertas, tetapi juga perlu meyakinkan rakyat bahwa mereka boleh memerintah dengan lebih baik. Disinilah terletaknya dilema. Rakyat bosan dengan politik kuasa, dengan drama jatuh-menjatuhkan. Kalau Muhyiddin dan Bersatu hanya main isu dalaman, bergaduh sesama sendiri tanpa plan ekonomi yang jelas, maka peluang mereka nampak nipis. Tetapi kalau mereka benar-benar berjaya menjadikan PRU 16 sebagai referendum rakyat terhadap kegagalan kerajaan perpaduan, ditambah lagi dengan kekuatan blok 14 parti tadi, tidak mustahil kerajaan sekarang boleh tumbang. Jadi, Anda sendiri pikir, adakah Muhyiddin ini bakal menjadi comeback king yang akan sekali lagi mengejutkan Malaysia di PRU 16 ataupun hanya sekadar presiden parti yang sedang coba bertahan daripada dilupakan? Kalau ikut sejarah politik negara kita, jangan sesekali anggap sesuatu itu mustahil. Dalam politik Malaysia, apa yang mustahil hari ini, tiba-tiba boleh menjadi kenyataan pada esok hari. Baiklah kawan-kawan, jangan lupa ini bukan sekadar cerita drama dalam Bersatu. Ini mungkin blueprint awal bagaimana kerajaan perpaduan boleh ditumbangkan pada PRU 16 nanti. Anda rasa mampukah Muhyiddin sekali lagi menjadi Perdana Menteri ataupun sudah sampai masa tokoh lain yang ambil alih pentas? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah karena persoalan ini boleh menjadi penentu kepada masa depan politik Malaysia. Baiklah, kalau Anda pikir politik Malaysia sudah cukup panas, percayalah,
PRU-16 nanti mungkin akan menjadi pertempuran paling brutal antara survival seorang tokoh lama dan kekuatan sebuah kerajaan yang masih goyah. Siapa yang akan menang, siapa yang akan tumbang, itulah soalan yang kita semua kena tunggu jawabannya. Baiklah rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk tekan like dan share video ini kepada rekan-rekan Anda yang lain dan juga subscribe ke channel ini Currents via MY. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya. Sekian sahaja, terima kasih semua.